Saya tahu minggu ini tentu ramai yang akan balik kampung, yang akan bercuti kerana sudah lama tidak balik kampung kerana sekatan rentas negeri. Jadi saya ingatkan, walaupun balik kampung tetapi perlu bukan saja menjaga kita, diri kita dan keluarga, tetapi keluarga kita di kampung juga adalah... Iya. Oh, Abang Jamil. Aku pun rindu sama kau, Bang Jamil. Jangankan aku. Dengar, ayam pun rindu sama kau, Bang Jamil. Oh iya, bukankah sekarang sudah boleh merentas negeri ya, Bang Jamil? Kenapa kau tidak pulang-pulang? Apa? Kau tidak mendengar berita, Bang Jamil? Rentas daerah atau rentas negeri? Apa lagi? Lampu hijau dah dapat, jalan sajalah. Tapi tanggungjawab membendung COVID-19 bagaimana? Sektor ekonomi juga perlu diambil kira. Bersediakah rakyat Malaysia? Itu yang akan kita kupas dalam topik Act 7 minggu ini. Assalamualaikum dan salam Sabtu. Kembali bertemu kita untuk topik Act 7 minggu ini. Apa khabar anda semua? Diharapkan hujung minggu anda berada dalam keadaan baik setakat ini. Dan bermula 7 Disember lalu, Majlis Keselamatan Negara MKN telah membenarkan rentas daerah dan negeri kecuali bagi kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Ini sebenarnya ruang untuk sektor ekonomi kembali rancak kesan daripada peningkatan kes COVID-19. Namun ada yang bimbang, lampu hijau dah dapat tapi kes baru COVID-19 terus mencanak. Untuk sama-sama berbincang bersama saya di studio kali ini iaitu Dr. Muhammad Saleh Yahya, Timbalan Pengarah Klinikal Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Selamat datang Dr. Saleh. Ya, terima kasih. Ya, apa khabar doktor hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey doktor, untuk malam ini kita nak juga dengarkan pandangan daripada doktor tentang kelonggaran SOP pada waktu ini dilihat secara tak langsung menjadikan rakyat ni berada di barisan hadapan doktor. Dan mampukah tugas itu digalas doktor? Sebab kalau kita lihat sebenarnya kalau pada waktu ini kita belum lagi bersedia. Tapi disebabkan pintu sebadan telah pun dibuka, jadi adakah tugas itu boleh kita galas doktor? Okey, terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Okey. Sama. Sebenarnya topik membuka sempadan ni memang ramai yang menunggu. Semua orang nak keluar, nak merentas sempadan sekarang ni. Adakah kita bersedia? Itulah dia. Okay. Now, saya akan bercakap dari segi perspektif saya sebab kepakaran saya adalah bidang kecemasan. Okey. So, saya dah bertugas kecemasan ni lebih kurang 25 tahun lebih. Bermacam-macam wabak yang telah saya temui, start daripada kita kenali JE dulu, kemudian kita ada Nipah virus, kemudian kita ada MERS-CoV, kita ada SARS, kita ada H1 dan berbagai-bagai lagi. Yeah. Dan setiap kali kita buat persediaan dan kita merasa kita telah cukup bersedia. Tetapi setiap kali berlaku wabak, kita dapati kita belum bersedia. Sehingga kali ini wabak COVID-19 yang terbaru ni, kesan dia memang boleh dikatakan lebih hebat daripada sebelumnya. Kita telah ada persediaan dan kita dapati kita masih belum cukup bersedia. Okey, berbalik kepada soalan sama ada kita bersedia ke tidak, kita lihat kronologi dia. Okey. Februari bermula, Mac kita ada PKPD. Okey, kita berjaya landaikan dia punya curve lengkuk tu. Lengkuk dilandakan. Kita rasa kita telah bersedia. Kita longgarkan sedikit. Dia naik balik. Okey. Gelombang kedua. Kita ketatkan balik semula. Lepas tu kita rasa kita dah bersedia. Kita buka balik semula. Sekarang kita di gelombang ketiga. Gelombang ketiga ni kita tengok banyak tempat yang telah kita ada PKPB.
Tetapi di dalam kawasan itu sendiri masih berlaku kluster-kluster yang kecil. Ya. Yang menunjukkan bahawa telah berlaku penularan tempatan. Kenapa masih berlaku kecil? Jawapannya adalah kerana orang tidak begitu mengamalkan SOP. Ataupun dia mengamalkan SOP tetapi tidak dengan cara yang betul. Okey. Saya nak berkata bersedia. Tapi senario yang berada pada pandangan saya sebagai seorang pakar kecemasan, saya rasa kita belum cukup bersedia, tetapi sepadan telah dibuka sekarang. Ya. Sedia ataupun tidak, you have to. Okay? Itulah nasihat saya. Okey, dan itulah macam bersedia ataupun tak, apa-apa pun kita kena jaga SOP juga. Tapi masalahnya ada setengah pihak yang memandang perkara ini disebabkan walaupun kes kemarin 2,000 lebih, tapi ada yang menganggap ianya tertumpu pada satu-satu lokaliti. Jadi adakah sebenarnya disebabkan ini berlakunya pelbagai kelonggaran SOP di kalangan rakyat ni? Untuk pengetahuan kita semua, kita kena yakin dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya pasti sebagai frontliner sendiri bahawa KKM telah menjalankan kajian dan mempunyai data-data yang mencukupi yang bahawa kluster yang tinggi ini ada alasan mereka yang tertentu. Saya bukan berada di pihak yang boleh menjawab, tetapi saya faham sekarang ni kita menggunakan RTK antigen test yang mendapat jawapan dengan cepat, ya. Dan RTK ini ada mempunyai kesan yang kita dapat false positif, 30%. Semungkin antara yang tingginya akibat false positif. Saya rasa yang ini telah terkawal. Rakyat selamat untuk keluar selagi mereka menjaga SOP mereka. Jadi tidak perlu takut. Kita ikut arahan kerajaan. Ya. Okey, baik. Dan Doktor, sebelum kita nak meneruskan lagi perbualan untuk hari ini, kita sejajar dengan kebenaran merentas negeri, tiada lagi sekatan jalan raya dilakukan oleh pihak berkuasa. Jadi bagaimana pemantauan dibuat? Saksikan laporan ini. Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Selangor ACP Zulkifli Adam Shah berkata, PDRM dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD menjalankan operasi bersepadu untuk memastikan orang ramai mematuhi SOP di semua stesen pengangkutan awam sekitar Lembah Kelang. Ini termasuk pemeriksaan secara rawak di stesen KTM, LRT dan MRT. Antara yang diperiksa, pemakaian pelitup muka serta penjarakan fizikal. Bagi pengendali stesen pula, penyediaan peralatan untuk merekod butiran pelanggan serta penggunaan alat pengesan suhu badan menjadi fokus utama. Walaupun rentas sempadan daerah dan negeri dibenarkan, orang ramai masih lagi terikat dengan pematuhan SOP sepanjang tempoh PKPB ini, terutama di negeri Selangor. Pihak PDRM akan mengambil tindakan tegas ke atas orang ramai yang gagal mematuhi SOP. Selain nasihat, pihak PDRM juga akan mengeluarkan saman ke atas mereka yang gagal mematuhi SOP sepanjang tempoh PKPB dilaksanakan. Okey Doktor, sekarang ni ramai yang dah mula beli tiket flight, kemas pakaian, lepas tu rangka perjalanan ke mana-mana tempat bercuti lah. Dan cuma Doktor nak tahu juga Doktor, dari segi kriteria destinasi ataupun lokasi yang patuh dengan SOP tu, mungkin Doktor boleh beri sedikit nasihat. Saya suka soalan ni lah. Sebab sekarang ni memang dah ramai dah book tiket flight lah, hotel dan sebagainya. Saya tak boleh nak nasihatkan mereka lokasi mana yang selamat. Cuma prinsipalnya elakkan tempat yang sesak. Sekiranya kita berada di hotel yang kita jangka tak sesak, tiba-tiba ramai orang berada di situ, patuhi SOP. Kalau lift tu kata 4 orang ajalah. Janganlah kita masuk 5-6 orang. Dan kalau ada kawasan ramai di pantai itu, jauhkanlah daripada kawasan itu. Anggaplah diri kita ini pembawa virus. Apabila kita nak balik kampung, berjumpa dengan saudara mara kita, kawan-kawan kita, anggaplah diri kita pembawa virus, pastikan SOP. Okay, jangan kita
rapat-rapat sangat, tidak pakai mask, bersembang macam kita rasa kita ni kebal, tetapi kita akan menjagati. Ingat, 20% virus COVID ni orangnya tidak bergejala. Pakai mask dengan betul, jangan pakai hidung terkeluar, mulut dia tutup, itu tak betul. Kena pakai tutup hidung sekali. Virus ni dia tak akan masuk ke dalam badan kita, kecuali hidung, mulut dan mungkin sesekali mata. Dia tak boleh masuk pada telinga, kulit dan sebagainya. So, amalkan SOP yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik doktor, terima kasih banyak atas saranan, nasihat dan juga pesanan doktor sebentar tadi, dan terima kasih kerana sudi bersama kami untuk topik A7 malam ini doktor. Terima kasih. Okey, dan topik A7 kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Risau tu ada, tapi kalau kita ikut arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, rasanya tak ada masalah rasanya. Cuma yang boleh kena tu bila mana mereka melampaui apa yang diarahkan lah. Sangat gembira lah sebab sekarang ni dah boleh balik kampung dan dah rasa lega sikit lah. Jadi sekarang ni kita orang tengah ambil kesempatan lah atas kebebasan yang baru kita dapat ni. Risau lah sebab makin lama makin tinggi. Tengok pun SOP pun makin lama makin longgar juga. Orang pun banyak dah tak ikut sangat dah. Rasa wajar ke rentas negeri ini dibenarkan? Bagi saya secara peribadi lah, saya rasa belum lagi. Masih perlukan lagi sekatan daripada kerajaan. Sebabnya kes makin meningkat, kita nak selesaikan masalah tu, kita kena buat satu tindakan drastik. Kembali dalam topik @7. Okey, sebenarnya episod kali ini bukan saja menampilkan seorang tetamu jemputan tetapi dua. Kalau tadi saya bersama dengan Dr. Salih di studio, kali ini kita bersama pula rakan setugas Izzati Rizan yang menemu bual seorang lagi tetamu di luar studio. Izzati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Hazwan di studio. Baiklah, saya kini berada di Hospital Pakar KPJ Damansara bersama dengan Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin, Pakar Perunding Pediatrik Hospital KPJ Damansara. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama program Topik @7. Baiklah Datuk, secara peribadi berdasarkan tinjauan saya selama 3 hari berturut-turut ini, saya mendapati memang dah ramai Datuk keluar rumah. Dan jalan raya juga kembali sesak, restoran mula dipenuhi pelanggan dan dah tak ada lagi dah meja makan, asalkan hanya ada penjarakan fizikal. Jadi pada pandangan Datuk, adakah sebenarnya rakyat Malaysia sudah bersedia dengan situasi ketika ini Datuk? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya rasa ini suatu reaksi yang biasa kan, sebab kita dah terperuk lama sangat dalam rumah kan. Kita boleh keluar, kita boleh bersantai di taman, di tasik, kita pergi ke pantai, kita pergi ke forest reserve di mana udaranya bersih, udaranya nyaman, maknanya ventilationnya baik. Jadi risiko untuk penularan COVID amat minima. Ini adalah konsep CCC. Crowded, close conversation. Ia merupakan suatu keadaan yang agak terperuk kan, kalau kita dalam rumah kan, tanpa pengaliran udara yang baik. Kalau ada satu orang kena COVID, ia boleh menular kepada kawan-kawan atau adik-beradik yang lain. Tapi kalau kita di luar, insya-Allah kita selamat kerana ventilasinya baik. Sebab COVID ini menular secara airborne kan, titisan. So bagus mereka keluar, tetapi mereka mesti
dan wajib menjaga SOP. Pertama, pelitup muka. You have to mask yourself. Dengan memakai pelitup muka, kita boleh mengurangkan penularan sebanyak 65%, 65%. Kedua, penjarakan fizikal itu amat penting sebab kajian menunjukkan bahawa jikalau kita menjaga jarak kita sebanyak 2 meter, dia boleh menurunkan kadar penularan sebanyak 90%. So, ini merupakan dua kaedah yang amat penting untuk kita mencegah daripada penularan ataupun penyebaran virus coronavirus. Baik Datuk, saya suka dengan jawapan Datuk tadi. Tapi masih ada yang berani disebabkan sudah ada kelonggaran ni Datuk, memang kita tak dapat nafikan. Tapi ada juga yang tak, di mana malah ramai juga macam berbelah bagi, boleh saya katakan. Nak rentas negeri ke tak ni, nak rentas ke tak? Saya nak ingatkan yang berani sangat ni. Kalau you daripada zon merah, jangan you berani nak pergi kepada zon hijau. Katakan you kat Selangor ni kan, atau Negeri Sembilan yang zon merah ni, jangan you nak balik ke Kelantan, nak tengok ibu bapa, nak tengok tok dengan wan you. Sebab you mungkin menjadi pembawa virus corona. Dinamakan asymptomatic carrier. Seorang pembawa tanpa simptom, tanpa gejala. Jadi saya nasihatkan kepada you yang berani sangat ni, you pergilah ke pantai. Pergi ke taman, ke tasik. Kepada mereka yang takut pula, saya berikan keyakinan kepada ibu bapa. Kita ni terperuk di rumah ni, kita punya pemikiran pun kusut. Ini adalah opportunity, peluang untuk kita keluar. Hirup udara yang bersih, lihat kehijauan, pantai yang begitu dengan ombak-ombaknya. Ini penting untuk mengembalikan sanity kita. Tambah pula dengan anak-anak kita. Anak-anak kita mana boleh terkurung dalam rumah. You kena bawa keluar. Mereka kena bermain. Sebab kanak-kanak ialah #get outside, #play outside, #play with friends. So tu sebab mereka-mereka yang khawatir kalau anda di luar dalam suasana yang ventilationnya baik, insya-Allah risikonya amat kecil. Jadi Datuk, boleh saya katakan tak ada masalah untuk keluar. Janji stay safe. Baiklah, sebelum Datuk mengulas ataupun mengupas lebih dalam lagi, ikuti temu bual ini. Saya rasa still tak selamat lagi lah. In fact yang daripada red zone tu pergi green zone. Kan, elok dia 0 cases dah ada 2, 3 ke 9. So tak bagus lah. Tak menyokong dan saya pun duduk di rumah. Seelok-eloknya duduk kat rumah lah. Tapi kita kata kalau ada keperluan yang perlu balik ke rumah ataupun memang dah lama nak balik, so dibolehkan lah. Bagi saya wajar lah. Tapi kena ikutlah apa yang kerajaan dah tetapkan. Saya rasa wajar sebab ekonomi Malaysia sekarang makin teruk. Lagi satu, kes-kes semua tertumpu kat satu tempat je kan. Bukan macam kat sini tak ada, kosong semua. Jadi saya rasa wajarlah untuk kerajaan buat merentas negeri semua. Tak boleh. Sebab orang, how to say, careless. Ya, kerana orang ni belum COVID, belum habis. Baiklah, kembali semula bersama Zeti. Datuk, ada juga pandangan mengatakan longgarnya SOP ini penting untuk merancakkan semula ekonomi dan menjana pendapatan, terutamanya bagi golongan yang terjejas. Jadi, apa komen Datuk? Coronavirus ni dia bijak tau. Dia ikut pergerakan kita. Itu sebab kerajaan mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita cuba hentikan pergerakan coronavirus itu kepada tempat-tempat yang lain. Tapi saya sendiri berpendapat bahawa kita tak boleh dan tak harus mengguna CMCO, Conditional MCO. Maknanya satu negara, satu negeri diperangkap di dalam suatu PKP kan. Dan ini boleh memudaratkan perkembangan ekonomi individu, keluarga, masyarakat dan negara kan. Sebab baru-baru ini kita tahu bahawa
GDP kita merudum sebanyak 17% kan? Kita patut bijaksana dan hanya menggunakan EMCO, Enhanced Movement Control Order. Kita hanya kenakan pada tempat-tempat yang tertentu yang kini dilakukan oleh kerajaan. Baiklah Datuk, kita sampai ke soalan terakhir Datuk. Datuk sendiri selaku frontliner mewakili petugas barisan hadapan, ada yang kata kelonggaran ini mampu memberi ruang kepada frontliner untuk berehat ataupun bercuti. Jadi apa pandangan Datuk tu? Pada pendapat saya, rakyat biasa adalah frontliner. Anda di depan sana. Kami di hospital adalah garisan terakhir, the last defense tau. Jadi kalau anda sebagai rakyat tidak menjaga SOP, anda jadi sakit, anda terkena coronavirus, anda akan masuk ke hospital, anda akan masuk ke ICU dan membebankan kerja-kerja kita di hospital. Kami ni macam goalkeeper lah tau. Tinggal seorang saja. Sebab yang forward dia, yang middle team dia, ya, semua tidak berfungsi. So, kami di hospital bekerja 24 jam. Polis, askar, bomber bertugas 24 jam. Kesiankan kami. So, pintaan kami kepada anda di sana yang berseronok tu, jaga SOP, ya, supaya virus ini tidak menular dan kita di hospital boleh berehat sebab kurang yang sakit dan kita boleh menjaga yang di hospital dengan paling baik, insya-Allah. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama program Topik at 7. Baiklah, Topik at 7 berehat seketika, kembali bersama Hazwan selepas ini. Kembali bersama saya, Khairi Hazwan di Topik at 7. Antara sektor yang paling terkesan dengan ekoran penularan COVID-19 ialah industri perhotelan dan pelancongan. Bagaimana kelonggaran baharu yang diumumkan kerajaan ini dapat membantu memulihkan industri berkenaan? Ikuti reaksi Persatuan Hotel Malaysia, MAH. MAH melalui Ketua Pegawai Eksekutifnya Yap Lip Sing menjangkakan dengan kelonggaran yang diberikan, sekurang-kurangnya memberi ruang kepada industri perhotelan di seluruh negara kembali positif meskipun kadar penginapan dijangkakan sekadar 25% untuk keseluruhan tahun 2020 dengan penurunan harga bilik antara 30 hingga 70% secara purata. Industri menjangkakan peningkatan aktiviti pelancongan tetapi kemungkinan besar tidak besar seperti permulaan PKPP pada bulan Jun lalu. Industri juga menggalakkan orang ramai yang sebelum ini telah membatalkan tempahan kerana larang pergerakan untuk membuat perancangan semula dengan hotel. Langkah ini dijangka memberi ruang bernafas untuk industri pelancongan yang terjejas teruk dengan penurunan COVID-19 gelombang ketiga sejak akhir bulan September. Walau bagaimanapun, seperti yang dilaporkan sebelum ini, pasaran domestik hanya menyumbang sehingga 55% industri, manakala selebihnya bergantung pada ketibaan antarabangsa. Bagi memastikan kebersihan dan pencegahan COVID-19 dilaksanakan sepenuhnya, semua SOP bagi penginapan di hotel dimantapkan lagi mengikut garis panduan yang ketat. Hotel-hotel telah membuat persediaan tambahan sejak permulaan pandemik ini dengan SOP yang lebih ketat berbanding pematuhan asas berdasarkan keperluan Kementerian Kesihatan. Ini termasuklah had kapasiti yang ditentukan untuk setiap aktiviti dan kawasan di dalam hotel dan pada masa yang sama membolehkan penginap hotel menikmati kemudahan hotel dengan selesa. MA juga telah mengenalkan program penterafan Clean and Safe Malaysia untuk industri hotel Malaysia yang merangkumi SOP ketat antarabangsa, satu-satunya persijilan yang disokong oleh Kementerian Pelancongan. Untuk rekod, dengan penularan COVID-19 sejak awal tahun ini, MAH menganggarkan kira-kira 90 hotel telah ditutup di seluruh negara, sama ada sepenuhnya atau sementara. Kaji selidik yang dijalankan persatuan itu turut menganggarkan lebih 12,000 pekerja sektor perhotelan hilang punca pendapatan dan sejumlah yang lain diberi pemotongan gaji secara terus atau cuti tanpa gaji. Dan sebelum berpisah, saksikan antara topik lain yang menjadi tumpuan minggu ini.
Nak atau tidak, kesihatan dan ekonomi perlu selari. Tak guna juga kalau ekonomi rancak tapi rakyat sakit. Ingat, pematuhan kepada SOP perlu terus jadi keutamaan. Kalau nak pastikan semua selamat dan COVID-19 terus jauh dari kita, kita kenalah buat apa yang perlu. Jangan masing-masing nak tuding jari bila kes meningkat dan gagal dikawal. Saya Khairi Hazwan, bersama kami lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan. Ingat malam minggu, ingat topik @ 7.